soalan ni. Kita tengok apa maklumat diberi. Tengok betul. Okey. Okey, pertama kita baca soalan dulu kan. Raja menunjukkan 1 liter transistor mengandungi perintah PPC, LDR. Okey, apabila PPC mengesan cahaya ataupun LDR, beza keupayaan PPC ialah 1.2. Jadi kita tahu beza keupayaan ni adalah voltan tapak. Boleh? Itu voltan tapak 1.2 volt. Okey, kita tahu. Dan ini kita tahu tadi berapa? Silap lah ni ni kita tahu 6 volt. Agaknya berapa beza keupayaan di sini? Siapa boleh jawab? 4.8. Ya, 4.8 volt. Nampak senang kan? Dan kita tengok lagi apa maklumat dia bagi. Okey, ni R bagi, R1 dia bagi. Okey, tengok lagi. Oh, ada arus dia bagi. Ini arus. Ni arus apa? Arus apa tu? Arus tapak. Boleh? Arus tapak, IB. Boleh kan? Dan 5 mA ni akan mengalir ke sini dan ini dipanggil sebagai arus pengumpul, IC. Boleh kan? IC. Dan dua-dua ni bergabung, dia keluar jadi IE. Ni kita kena faham konsep dia kan. Jadi untuk menghidupkan transistor, kita perlukan voltan tapak yang tinggi. Boleh kan? Voltan tapak yang tinggi. Tapi dalam gambar ni voltan tapak lebih rendah pada voltan simpang kan. Kita tengok dalam gambar ni lah soalan ni. Okey, apa kita nak tengok kiraan dia macam mana kita buat. Nyatakan fungsi transistor. Ni mudah soalan ni. Nyatakan fungsi transistor. Siapa cuba? Amplifier. Amplifier lagi satu. Dalam gambar ni sebagai apa? Sebagai Switch automatik. ya, switch automatik. Kamu tak boleh jawab sebagai switch. Switch salah kan? Kena cakap switch automatik. Kalau switch tu susah, kita yang kena tekan. Switch automatik senang. Waktu malam dia menyala sendiri. Untuk orang malas ni boleh lah. Kena kata automatik kan. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Hitungkan rintangan yang ada pada PPC. PPC. Maklumat yang kita dapat di sini, rintangan PPC ni maksudnya LDR ni. Alah, cikgu tekan balik. Hilang juga ni kan. Okey. Berapa rintangan LDR ni? Berapa? Kita buat R. Jadi kita buat R2 kan. Kita letak sebagai R2. Yang ni kita letak sebagai R1. Betul? Dan kita guna formula. Ingat formula tadi kan? Iaitu W1 sama dengan R1 per R1. Aduh, tapi kita letak R ni lah. Kalau ni kita letak RLDR lah kan. Tapi kita tahu yang ni kan. Jadi kita tahu tadi berapa? 4.8. Tapi kita tahu ni apa? 1.2. Betul tak? Kita tahu tadi kan? Tengok sini. Jadi W1 kita tahu. Kita ambil W1 tu lah kan. W total 6. Tahu kan? Dan R2 kita tahu. Kita tak R2. Kita anggap ni R2 kan. Ni jadi R1. Tengok macam tu. Kita balik lah kan. Okey. Tengok sini. Jadi W1. Yang inilah. W1. Ini W2. Boleh? Jadi kita gantikan siap-siap. W1, 1.2, R1. Kamu boleh buat juga kalau kamu tekan 4.8 kan. Buat ini pun boleh juga. Cikgu rasa paling senang kita buat 4.8 tu lagi senang. Banyak kaedah lagi tu boleh cuba kan. Guna ni. Dan kamu selesaikan. Jadikan R1 sebagai tajuk rumus. Bawa ke 6 tu. Dan kamu dapat R1 sama dengan 2,500. Kamu boleh guna kaedah ni. Kaedah 2. Kaedah ni kan. V2 sama dengan R2 kan. Per R1 tambah R2. V2 berapa? 4.8. R2 kita buat 10,000 ya. 10,000 kilo ohm. Sebab ada kilo kan. Bahagi dengan kan. R1 berapa? R1 kita nak cari. Tambah dengan 10,000. Kamu selesaikan R1. Dan kamu dapat R1 sama dengan 2,500 ohm. Sama je kaedah. Mana-mana kaedah boleh pakai. Senang tak? Senang ke? Boleh tak? Carry Harrison okey tak?
Senang kan? Mat dah. Boleh Okey. Okey lah. Senyap sangat ni kadang ingat. Faham Harap faham lah. Okey, tu cara nak kira. Banyak-banyak kaedah kan. Kita guna kaedah pembahagi kebayaan ni lah. Kaedah dia kan. Jadi kamu kena faham lah. Betul juga kamu study formula ni kan. Baru kamu nampak kegunaan-kegunaan dia. Selain daripada konsep dan selain daripada tu kita boleh buat pengiraan. Okey. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Tengok sini kan. Dia bagi ni markah lah. Pengingat markah ganti. Formula. Gantikan. Formula dapat markah sebab formula tak diberi. Gantikan. Dan jawapan. Ada formula diberi, ada formula yang tidak diberi. Okey, apa reject ni? Padam macam ni. Nampak. Reject 2.5 tanpa unit. Kamu pergi tulis 2.5 kilo ohm. Kan? Kamu tulis kilo ohm tak apalah. Kamu buat 2.5 saja. Jadi salah. Okey kan? Itu dah. Ini contoh pelajar jawab macam ni. Lain pula. Ada jawab macam ni. Tengok markah diberi macam mana. Ni markah pertama, gantian yang betul. Markah kedua, sekali dengan formula sekali digantikan. Dan jawapan yang betul. Ni, gantikan. Siap. Okey, contoh kedua. Dia pakai yang ni pula. Ganti. Tapi tak tukar. Dia tak tukar kepada apa, ohm ke apa. Kan? Tapi last di minit boleh tukar ohm balik. Terpulang lah. Mana-mana kan. Okey, yang ni gantian dia salah. Sebab kita tak pakai formula yang betul. Okay. Dan jawapan dia betul. Jawapan dia dianggap salah. Sekarang dah pelik sikit kan. Jawapan yang betul. Jawapan dia, kita silap. Formula yang salah. Tak maaf, cikgu silap. Gantian yang salah. Jawapan yang betul dapat markah. Boleh faham ni? Cikgu ulang balik lah ini. Ini adalah gantian yang formula yang salah. Gantian yang salah. Kenapa salah? Sebab kamu ganti formula yang salah. Ini jawapan yang betul dapat markah. Itu cara dia kan. Okey, kita teruskan. Ada kaedah lain lagi yang kamu boleh tengok sini. Itu kaedah ni mungkin kamu suka lah kaedah ni. Kita menganggap bahawa arus dia, nisbah arus anggap ni VLDR, voltan tapak. Voltan tapak ni bahagi dengan rintangan LDR sama dengan voltan simpang ini bahagi dengan VR ni. Jadi kamu gantikan siap-siap dalam ni. Gantikan nilai-nilai ni, kamu akan dapat. Kita tengok kan. Ni 4.8 kita dah kira tadi kan. Tu dah. Kita gantikan nilai ni. VR itu 4.8. VR ni 4.8. 4.8. Ini 1.2. Ini 10,000 tadi tu. Ini R yang kita cari. RLDR. Bagi je. Senang Kamu boleh dapat jawapan juga. Ini pun diterima jawapan. Mudah kan? Mudah. Okey. Cikgu teruskan lagi. Ni markah lah. Lagi sikit kan. Hitungkan faktor penggandaan beta. Beta tadi kita mula mu kan. Beta pun ada kan. Beta ialah formula dia adalah IC per IB. IC per IB. Kan? IC per IB. Ni. Jadi IC berapa? Kita dah dapat dah itu 5 miliampere. Ini. IB berapa? 50 microampere. Jadi kamu gantikan. Tapi kena tukar mili kepada ampere. Mili 10 kuasa negatif 3 kan. Micro 10 kuasa negatif 6. Jadi ganti je ni. 5 darab 10 kuasa negatif 3. 50 darab 10 kuasa negatif 6. Jadi kita tekan kalkulator. Kamu dapat beta sama dengan berapa? Cuba tekan lah. Tekan pula lah. Kamu ni pun senyap sangat. Apa jawapan? Apa jawapan tu? Aina apa siapa? Harisin. Tiada Harisin? Okey, dapat jawab. Razif, terima kasih. Beta sama dengan 100. Tak ada unit. Kenapa tak ada unit? Sebab atas ni adalah ampere, bawah ni pun ampere, potong. Jadi no unit. Kan? Bukan semua fizik ada unit kan.
Yang tak ada unit seperti indeks biasan. Tu ada unit kan. Dan biasan tu nisbah macam ni. Tak ada unit. Kena tahu kan, fizik ada kan benda yang tak ada unit juga kan. Kalau buat unit, jadi salah. Tu masalah tu. Okey, kita teruskan. Gantikan jawapan tanpa unit. Reject jika ada unit. Reject jika ada unit. Okey, kita buat soalan B pula. Dia kata terangkan bagaimana mentol menyala pada persekitaran yang gelap. Mentol menyala pada persekitaran. Macam cikgu juga tadi. Bila waktu gelap, tak ada cahaya. Betul tak? Macam cikgu ajar tadi. Kemudian, bila ada apa dah? Rintangan rendah. Bila ada apa? Bila ada cahaya, rintangan rendah. Bila gelap, bila tak ada cahaya, rintangan tinggi. Boleh tak? Jadi kita kata macam ni. Yang pertama, apabila gelap, rintangan PPC bertambah. Sebab gelap. Boleh kan? Bila rintangan dia bertambah, voltan tapak akan bertambah kurang? Tambah. Bertambah. Dia pun akan bertambah. Tulis sini kan. Maka pertama, voltan tapak bertambah. Bila voltan tapak bertambah, arus tapak mula mengalir. Betul tak? Untuk menghidupkan transistor. Kan? Voltan tapak VPC sama lah tu kan. VB tambah sama tak? Cerita yang sama. Okey, ni pun sama. Markah yang kedua, arus tapak mengalir. IB mengalir untuk menghidupkan transistor. Apabila transistor dihidupkan, IC akan bertemu dengan IB, dia akan keluar jadi IE. Dia akan keluar jadi IE dan kita kata IB dihasilkan. Sama lah tu kan. Maka 3, transistor diaktifkan. Transistor dihidupkan. Kan? Transistor on. Dia kata macam tu. Jadi IC mengalir. IC mengalir. Ini markah yang keempat. Jadi bila berlakunya lita ni sudah lengkap, di mana IE akan teruskan perjalanan dia ke terminal negatif, maka kita kata lita sudah lengkap dan mentol akan menyala. Boleh faham tak boleh faham? Boleh tak? Boleh. Boleh, tu cara nak ingat dia kan. Okey. Okey, kita cuba lagi satu soalan.